Dari Maldives, kita orang teruskan perjalanan ke Abu Dhabi dengan Etihad Airways. Tiket sehala cuma RM400 sahaja. Abu Dhabi adalah hub transit yang ideal dan murah untuk country hopping. Contohnya nak ke Muscat, Oman, tiket dari Abu Dhabi cuma RM50 seorang dengan Wizz Air. Lagi murah daripada perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Dalam Traveller Oman kali ini, kita orang akan singgah di National Museum of Oman. Banyak info menarik tentang sejarah peradaban Oman, antaranya kaitan Oman dengan kejatuhan Melaka sebab kedua-dua negara ini pernah dijajah oleh Portugis. Selain itu, kita orang juga dapat tengok replika kapal São João Baptista yang berlayar bersama kapal Flor de la Mar masa Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Yang ni dia panggil Malay Water Sprinkler, presented daripada Raja Permaisuri Tunku Baindun. Dia bagi dekat Sultan Oman dulu. Paling menarik yang kita orang belajar adalah tradisi budaya Oman tentang hanja, iaitu tali pinggang dan pisau yang diwariskan kepada anak lelaki yang berumur seawal 5 tahun sejak kurun ketiga sebelum Masihi. Kita orang juga sempat singgah ke perkarangan Al-Alam Palace, kediaman rasmi Sultan Oman yang sangat cantik berlatar belakangkan Palace Beach di Gulf of Oman. Istana yang dikelilingi oleh 2 kubu lama ini dibina sejak zaman penjajahan Portugis. Sebelum balik ke hotel, kita orang singgah 2 mall besar di Oman, Muscat Grand Mall dan Oman Avenue Mall. Pengalaman di Oman kali ini memang membuka mata kita orang tentang keunikan budaya dan tradisi Arab Oman yang jarang diketahui. Selamat menonton. This is the final boarding call for passengers. Bontik and scrambled egg, sama macam semalam juga. It brings pancake. So, hari ketiga kat sini, breakfast yang kedua. Breakfast ni hari-hari dia akan tukar menu tau. Dan hari ni ada chicken samosa. Chicken samosa rasa tapi sebuah hari tak ada mushroom. Ganti dengan brokoli. Ganti dengan brokoli. Sudah lah, breakfast kat sini juga. Dan dia macam banyak juga. Habis je breakfast, kita orang tak balik kat bilik. Tapi terus je order taxi untuk pergi ke destinasi pertama kita hari ni. Kalau semalam kita orang jelajah Mutra, hari ni kita orang decide untuk ke kawasan timur Oman pula untuk visit 3 tempat menarik. First, National Museum of Oman. Yang kedua, Al-Alam Palace dengan Palace Beach. National Museum of Oman ni memang penuh dengan sejarah dari zaman purba sampailah zaman moden. Dekat sini, kita boleh tengok pelbagai artifak sejarah tentang budaya dan tradisi negara Oman yang kaya ni. Next, kita akan ke Al-Alam Palace pula. Istana yang sangat cantik dan dia merupakan kediaman rasmi Sultan Oman. Walaupun tak boleh masuk dalam istana, pemandangan dekat pekarangan ni pun dah cukup cantik dah. Dan last sekali nanti baru ke Palace Beach yang terletak di antara Al-Mirani Fort dan Al-Jalali Fort yang biasanya dijadikan setting untuk lokasi penggambaran movie atau series. Untuk hari ni, first destination kita nak pergi National Museum Oman dekat Muscat. Depan National Museum tu dia ada palace Sultan dia punya istana kat depan tu. Tapi tak boleh masuk dalam lah, nak ambil gambar-gambar kat luar boleh. So nanti kita masuk museum dulu, lepas tu baru kita visit depan palace tu. So, harga tiket dia untuk 25 tahun ke atas baru start bayar. Untuk foreigner harga dia RM5 dalam RM60 lah. Saya tanya aku, you can buy card or cash? Aku cakap card. Dia cakap, tak ada cash ke? Aku cakap, tak ada. Ada RM20. Dia masih terkejut. RM20 ya? Aku cakap lah sebab kita orang banyak bayar guna card. So, dia macam okey. Boleh je sebanyak bayar guna card. Enjoy your time. Thank you very much. So tadi tanya dia direction untuk mana nak start. So dia tunjuklah start pada kanan, pusing dan end up pada satu circle yang cantik sikit. And then the first window start to your right. And then you go around, you end up the same place. Kita akan terus naik atas dan buat satu lagi circle belah atas. Dan orang dia sangat very informatif lah. Bila kita tanya, dia respon dengan baik. So first section yang kita masuk ni bahagian dia punya museum maritim. Ni yang korang tengok ni, nama dia Badan Sayaj. Kapal yang simple je, yang digunakan oleh nelayan dia untuk tangkap ikan di perairan Oman ni. Dia orang guna kapal yang design macam ni kurun ke-13 lagi. Yang ni model kapal, nama dia Baghla. The largest deep sea trading and cargo vessel dekat Teluk Arab ni, dia adalah yang paling besar yang digunakan pada zaman Portugis. Dia orang ni, Oman ni memang dulu di bawah jajahan Portugis. So yang besar yang tinggi ni 2 kali ganda pada email ni stone anchor. Dulu-dulu dia punya anchor tak pakai besi. So bila dia nak berlabuh kat tepi pantai tu, dia akan pakai ni lah anchor batu ni untuk dia punya kapal. Manuskrip yang korang nampak ni adalah manuskrip daripada pelayar Omani nama dia Nasir bin Al-Khaduri. Dia adalah first Omani yang buat manuskrip dan manuskrip ni diiktiraf oleh UNESCO dan didaftarkan dalam UNESCO
antara manuskrip yang paling lama yang wujud yang berkaitan dengan perkapalan. So ni adalah kita panggil apa, tempayan tembikar zaman dulu-dulu dia untuk simpan tepung, simpan air dengan simpan kurma. Kalau yang jenis ada apa pemegang macam ni kan, macam telinga ni, yang ni untuk disimpan olive oil. Show me your teeth. This is banyak teeth and this one is sharp teeth. Yes, sharp teeth. Yang ni gigi ikan jerung. Dia guna untuk sebagai senjata dekat dia punya arrow tu. Oman ni adalah negara Arab paling tua. Sebab tu dia mudah dapat barang-barang yang prehistory, zaman besi, zaman-zaman Neolithic, Paleolithic. Kat sini yang korang tengok ni muncul kepada anak panah tu yang dibuat daripada besi yang berusia 1400 ke 1200. Yang ni nampak macam topi tapi sebenarnya dia bukan topi, dia shield. Shield apa perisai. Dia dibuat daripada kulit hippo, kulit kambing ataupun fiber daripada pokok palm. Turun ke 14 Masihi, ada satu tradisi dekat Oman ni, ayah akan bagi belt dekat anak dia yang berusia 5 ke 6 tahun. Belt tu akan dipakai sampailah umur dia 13 ke 14 tahun. Bila 13-14 tahun tu macam satu tempoh yang matang, dan anak tu akan diberi satu pisau yang bentuk macam J tu. Tu adalah pisau Oman. So bila dia bagi tu tanda anak tu dah bersedia dan dah cukup matang untuk menempuhi alam dewasa. Dagger tu nama dia Khanjar. Maksudnya kurun ketiga Masihi dia dah start guna dah dagger yang macam ni di Oman. So dagger yang macam ni lah akan diberi pada anak tadi bila dah cecah umur 13 ke 14 tahun. Okay, ni contoh yang tali pinggang tadi lah. Tali pinggang yang dah dinaik taraf bila dah cecah umur 13-14 tahun, dan tali pinggang tu dah disekalikan dengan khanjar tadi. Sebelum moden era, dah jadi satu budaya orang Oman ni akan diberi senapang kat mana-mana. Senapang ni diguna untuk hunting ataupun game, contohnya masa festif pun ada. Dia juga boleh digunakan untuk komunikasi, ada visitor datang ke ataupun sebagai alert. So dekat dalam sini dia ada sediakan satu montage lah, macam macam wayang untuk kita tengok flow Oman daripada zaman dulu sampai sekarang. Dia ada dua version, dia ada version Arabic dengan version English. So sekarang ni kita tengah tunggu yang version English. Chapter by chapter, a story reveals itself, telling the journey of a people. Ni adalah contoh rumah 2 tingkat zaman dulu daripada kurun ke-13 sampai kurun ke-18. Dia kata pintu-pintu dengan tingkat daripada rumah ni dibawa daripada India. Lepas tu yang ni pula rumah zaman dulu dia campur Oman punya seni-mena dengan Perancis, sebab masa tu Perancis baru datang dekat Oman. So sekarang ni dia jadi museum. Location dia dekat dengan Suk Pul Muscat tu. Ni contoh replika masjid, antara masjid yang tertua dekat Oman. Dia daripada tahun 1000 tahun lepas Masihi lah. Ni rumah Imam Muscat zaman dulu. Mula-mula rumah ni 2 tingkat je. Lepas tu dia buat lagi satu tingkat ketiga untuk anak dia. Ni rumah bawah tanah, underground, sebab dulu orang Oman ni dia nomad. So bila dia nak pindah kat tempat lain, dia akan ada satu rumah yang macam ni untuk disimpan barang-barang dia. Untuk satu-satu musim tu nanti dia datang balik, dia ambillah balik barang-barang dia kat sini. Ni handle pintu zaman dulu. Pegang, tolak. Yang kita tengok ni adalah Bala Fort. Kat dalam ni ada 2 bangunan ya. Selain daripada fort, dia ada Grand Mosque. Bala Fort ni consider sebagai the largest mud brick. Dulu kawasan ni adalah Bahla Oasis. So daripada Oasis tu dia berkembang jadi fort dengan Grand Mosque macam ni. So dalam fort ni, the oldest part dia adalah dating back daripada 250 tahun sebelum Masihi. Yang ni dia panggil food mat, macam makan dalam ni lapik macam kita punya alas bukan meja, alas pinggan tu kan. Ni yang bentuk bulat, ni yang bentuk rectangle. Ni adalah model Dome of the Rock. Dia dibuat daripada mutiara, velvet dengan kayu. Dia dibagi oleh Yasir Arafat dekat Sultan Oman masa tu, Sultan Qaboos bin Said. Tu dia simpan dekat sini. Yang ni dia panggil Malay Water Sprinkler, presented daripada Raja Permaisuri Tunku Baindun. Dia bagi dekat Sultan Oman dulu, Sultan Syed Al-Qaboos ni, given by the Federal Kingdom of Malaysia.
Mimi cakap ni all potato meatball. Nombor 6. Lepas tu bila aku check nombor 6 ni rupanya cannonball. Banyaklah potato meatball. Potato meatball. Yang ni dia panggil Portugese now. Dan kapal ni adalah kapal yang sama yang dinaiki oleh orang Portugis masa dia nak takluk Melaka tahun 1511. Masa dia sebelum dia takluk Melaka tu tahun 1507 kapal ni baru sampai dekat Maskat. Maksudnya flow dia macam tu. Daripada Portugis tu dia datang, dia sampai kat Maskat ni dulu sebab Maskat ni tempat macam tempat trading juga antara rempah-rempah ke apa semua. And then lepas tu pada 1507 tu dalam masa 4 tahun baru diorang pergi takluk Melaka. So orang yang koman kapal ni masa tu Alfonso de Albuquerque. Orang yang sama lah. Yang ni tiles lama daripada zaman dulu-dulu, dia influence daripada Parsi ataupun Iran. So section yang kita orang masuk ni adalah section zaman-zaman tamadun Islam. Lepas tu sekarang ni baru pukul 2.30. Kita azan. Kita macam dah asar ke? Dah asar ke? Sebab Zuhur dia pukul 12 lebih. Sampai 3 lebih. Rupanya aku rasa bila masuk je section ni, dia try buka azan je untuk dapatkan vibes dia macam. Bagaimana what is this? Dan Al-Quran pada tahun 1878 yang ditulis oleh Umar bin Salim bin Said bin Al-Makruki. Kalau tengok nama orang-orang yang memerintah Oman zaman dulu 2000 ke 3000 tahun sebelum Masihi tu, dia banyak pakai nama cik. Ras Al-Jins, tadi ada Ras Al-Hamra, ada satu ras yang aku kenal nama dia Ras Al-Ghul. Dalam cerita Batman, Anger gives you great power, but if you let it, it will destroy you. So ni nama dia Magan Boat. Magan Boat ni adalah nama lama Oman masa zaman gangsa. Dia orang guna boat yang macam ni lah untuk trading ke, untuk migrate bahagian Teluk Arab ni, Arabian Gulf. Ingat nama lama dia Magan sebelum dia tukar kepada Oman. Nama Oman ni kira baru lagi. Yang ni tablet yang dia orang jumpa masa ketamadunan Magan. Dan tablet ni usia dia 1700 tahun sebelum Masihi. Memang sangat-sangat lama. Yang ni adalah model kepada kapal China. So zaman tu ada seorang ni nama dia Haji Muhammad Syam Ad-Din. Nama Muslim dia lah, dia Chinese Muslim. Nama Chinese dia Zhang He. Dia daripada zaman dinasti Ming, dia bawa kapal ni tahun 1405. Daripada China tu dia pergi Asia Tenggara, India, East Africa dengan Middle East. Dan bila dia sampai Middle East tu, dia berlabuh dekat Maskat, Oman ni. Kapal yang dia bawa ni bukan kapal biasa, ni kapal trading, kapal untuk berdagang. Lepas tu kalau kita perasan kat sini kan, dia tulis Chinese Jang. Jang ni maksudnya kapal besar. Dan Jang ni sebenarnya, perkataan Jang ni berasal daripada perkataan Jong, perkataan Melayu. Ni dua batu yang korang tengok ni adalah gravestone daripada Sultan Al-Waqid. Yang ni dia orang bagi pinjam daripada Museum London untuk ni lah Museum Oman ni. Tapi yang menarik ni tentang bentuk gravestone ni, gravestone yang sama yang kita orang nampak dekat Maldives. Untuk Kesultanan Maldives tu dia guna gravestone ni. Sekarang Maldives ni adalah negara republik, tapi sebelum dijajah oleh British, dia adalah negara yang ada sultan, kesultanan dia sendiri. Tapi yang pasti bentuk kubur dia sebiji sama macam ni. Kalau pointy yang macam ni untuk lelaki, dan kalau yang curve bulat macam tu adalah untuk perempuan. Benda yang macam mushroom terbalik ni sebenarnya adalah lesung batu daripada tahun ke-200 ke 300 selepas Masihi. So dekat Oman ni dia banyak pokok ni, pokok frankincense ni, betul ke tak sebut tak tahulah. Tapi kalau dalam bahasa saintifik dia nama dia Boswellia sacra. Dan benda ni dia keluar daripada pokok macam kita toreh getah keluar susu getah kan. Dia akan toreh dekat terang pokok tu. So kat sini dia boleh push the button, kita boleh bau. Wangi bau dia. Dia lagi lembut daripada wood. Sedap. Boleh cari lah. Ni gambar yang dalam museum ni, contoh kubur yang berusia 50,000 tahun yang ada dekat Oman dah masih wujud. Dan gambaran ni diterjemahkan dalam bentuk yang lebih realistik. Kat sini dia bawa satu kubur ni ke dalam museum ni yang korang boleh tengok kat sini. Ni kubur yang real yang dia buat balik dalam ni daripada bahan yang sama yang berusia 50,000 tahun. 50,000 tahun, okey. So kita dah habis visit museum negara Oman, National Museum of Oman. So sekarang kita nak keluar pintu ni, kita nak pergi ke bahagian istana, bahagian palace dekat depan tu. So daripada National Museum belakang tu, kita jalan lalu kat sebelah bangunan ni untuk pergi ke istana depan sana. Belakang tu ada satu fort, Al-Jazili Fort tak salah aku. Cantik weh Oman ni. So sekarang kita berada di hadapan pintu masuk Istana Sultan Oman. Kita hanya boleh duduk bergambar depan pintu ni je, tak boleh masuk dalam. Tapi ni kediaman rasmi dia, betul-betul dekat Museum Oman.
So ni bahagian luar Istana Al-Alam, Istana Muscat. So ni sekarang dekat kawasan Old Muscat. Ni kawasan perkarangan Istana Diraja dia dekat sini. Tapi untuk ambil gambar jalan-jalan boleh sampai kat bahagian luar ni je lah. Dulu-dulu tempat ni, istana ni dia guna sebagai untuk adat istiadat je. Tapi start tahun 1972 dia orang guna istana ni sebagai istana rasmi untuk raja-raja. So raja yang sekarang ni dia stay dekat sini lah. Kalau korang tengok kat sini, kubu ni dibina zaman Portugis pada kurun ke-16 sebagai kubu pertahanan Oman. Tapi walaupun nampak kubu ni kecil je, tapi kubu ni sangat kuat. Lengkapi dengan meriam dan apa semualah. Tapi sekarang dah tak fungsi sebagai kubu lah, lebih kepada untuk pelancongan. Ni kubu Al-Jalali. Belah kanan, tengah Al-Alam, Istana Diraja Oman, dan belah kiri kubu dia Al-Mirani. Jadi dia diapit. Kalau belakang tu, istana ni ada macam kawasan teluk yang sangat cantik. Jadi balkoni Sultan tu memang menghadap laut. Memang sangat-sangat cantik. So kita rehat sekejap, duduk kat sini, kita berjalan. Jalan depan istana. Depan istana dia. Dia orang budak-budak ni recharge, minum air, makan snack. Next, nak pergi mana? Nak pergi Old Mosque dekat Muscat. Belakang ni saya 900 meter. Lepas tu, dah habis dah untuk hari ni. Okay, kita orang plan nak pergi Muscat Drive Mall. Malam tempat drive semua tutup. Di sebelah mall dia lah makan kat mall dia tutup pukul 12 malam. This one or this one? No, this one. This one? Yes. Say Mami cantik first. Mami cantik. Okay, Alhamdulillah. Oh ya. Dia kerja kutip bunga je, mana budak kutip bunga ni. You love flowers? Mana Leh? Ya. You surprise me. So kita orang dah on the way nak jalan ke masjid almost dekat Muscat ni. Okay, ni perkarangan yang sebelah satu lagi. Jom, tu Imi dah sampai depan tu dah. Okay lagi, okay. Ada tenaga. Tu masjid tu dalam 400 meter ya daripada depan Palace Al-Alam. So dekat je antara masjid tertua. Cuma dia orang tak pasti tua tu tua yang macam mana, tapi kan tertua lah dekat Oman. So yang belah kanan ni adalah bangunan menteri-menteri dia orang. Sebelah Istana Al-Alam. So yang ni Masjid Al-Khaw, sebelah Istana Al-Alam, ataupun nama lain adalah Masjid Syuhada. Sebabnya masa zaman dulu banyak solat jenazah dilakukan kat sini. Sebabnya perang je, para syuhada tu akan dibawa dan disolatkan kat sini. Jadi dinamakan Masjid Syuhada ataupun Al-Khaw. Ia antara masjid tertua dekat Oman. So lepas je kita melepasi Masjid Al-Khaw tu, dan belah kanan kita ni Istana Al-Alam balik. Dan ni Al-Mirani Fort. So depan aku ni adalah satu view yang sangat cantik. Ni adalah Palace Beach. Jom. So kita nak pergi ke hujung pantai tu, nak tengok ada apa. Dari Palace Beach, kita orang teruskan perjalanan untuk makan malam sebelum balik ke hotel. Driver atau taksi kita orang yang kali ni memang peramah sangat-sangat. Walaupun communication tu agak terbatas macam ayam itik, tapi dia macam excited bila dapat foreigner naik kereta dia. Sepanjang perjalanan yang ambil masa dalam 40 minit tu, dia siap suruh Haikal record video setiap kali kita orang lalu dekat spot-spot menarik dekat Muscat. So, kita dah pergi next mall untuk hari ni sebab kita nak pergi makan. Kita pergi Muscat Grand Mall. Belakang tu Avenues Mall. Sini Grand Mall pula. Kita punya driver taksi tadi sangat kelakar. Tadi masa naik taksi tu, struggle juga nak bercakap dengan driver taksi tu sebab English dia agak kurang. Memang sangat-sangat kurang lah. Aku dah teruk, fikir dia tu macam 10% daripada aku. Macam tu. So, kena downgrade sikit untuk make sure dia faham apa yang aku cakap. Haikal cakap lah sepatah-sepatah dengan dia. Masa bila Haikal cakap sepatah-sepatah dengan dia kata, "You English very little, speak." Baguslah, macam baguslah. Tak pandai cakap orang putih pun ada cuba. Dia cakap dengan Haikal. Aku ni, aduh, aku tanya dia, Oman ada main dengan Aceh Cup pun dia tak faham. Sampai aku kena tarik kan. Dia boleh cakap aku macam tu. Dia punya driver tu kelakar lah. Driver dia memang tak pandai cakap orang putih. Tapi effort dia untuk communicate tu sangat bagus. Tunjuk tu, tepuk peha aku. Ambil video. Foto. Foto. Apa dia? Eat. Restoran tu restoran ni, restoran dalam gua. Sebab tiket orang Oman ni bagus. Sangat bagus.
aku dah skeptikal sebab perangai dia tu dengan cara bawa kereta dia tu macam perangai driver taxi kat Saudi. Kalau siapa yang ada pengalaman tu memang tahulah macam mana. Tapi walaupun cara bawa sama, tapi attitude dia masih lagi baik. So masa kita orang dekat Malaysia, kita orang cari heat pad, memang kebanyakan store Daiso tu memang habis. So kebetulan dekat sini, kita pun masuk kat sini nak cari mana lah tahu ada kan. Weh, Daiso sini ada jual ni lah. Bagaimana Niru Niru. Nampaknya macam tak ada kot heat pad kat sini. So harga kat sini kalau kita 59, dia 0.735 sen. Bersemak dengan RM8.80 kita. Maksudnya memang ada juga tapi habis. Ada dia kata, tapi sebelum ni ada tapi habis. Kedai ni tak tahu lah nama apa kedai ni, tapi baju-baju dalam dia murah. Macam ni 6.5, yang tu 3 maksudnya RM36. Kalau ni 25 maksudnya RM1, RM30. So baju dia cantik, baju dia lace macam ni. Lepas tu ada baju macam ni. Baju dia cantik gila baju dia. Color dia macam color tu. Dan kedai ni sangat murah dekat Oman. Nama dia Riva Kids, nama kedai dia. Saloma Bridge in Oman. Semalam dekat Avenue Mall ada wayang. Ni dekat sini pun ada wayang juga. So aku nak pergi tengok. Tiket dia harga berapa ringgit? RM315, RM36 tiket budak. So dekat kaunter tiket dia display makanan macam tu. Nampak presentable. Ni dia punya indoor game arcade. Dia pasang lagu Maroon 5. Ni nak main dekat sini ni bayar 2.5 je, RM30. Lepas main lah puas-puas sepuas-puasnya. So sebab dia dekat je, kita nak jalan kaki je pergi belah sana. So kita dah berjaya cross daripada bangunan sebelah sana, Grand Mall tadi, untuk ke bangunan sebelah sini. So kita nak pergi masuk dekat Venus Mall balik. So lepas kita pusing tadi, kita masuk balik ke dulu sini. So kita nak naik eskalator ni atas untuk pergi ke IKEA. Lepas tu dekat sini kan, semalam aku dah perasan, hari ni aku perasan lagi. Diorang ni kan, dia bukan bakar bukur yang tu tau. Dia macam bakar kemenyan dekat sini, faham tak? Kebanyakan dulu kalau orang meninggal kan, orang memang dah bakar kemenyan kan. Lepas tu aku bau tahu macam seram sikit. So kita orang sampai juga dekat IKEA Oman Avenue. Sebab Grand Mall tu level dia macam The Strand, up sikit lah daripada The Strand. Harga dia starting macam 2.5 ke atas. Kalau IKEA, kalau nasi biryani dia one plate, harga dia start RM1 dan portion dia banyak. Pakai token boleh ambil latte ataupun cappuccino. Ni berapa ni? Ni RM1. RM1. Air pun RM1. Macam ambil tak payah minum air, ambil makan nasi. Nasi mana gila. So total semua ni RM4. 4 darab 12, RM48. Dia mahal dekat air lah. Kalau tak ni RM24. Kalau tak ni RM1, RM12. Macam ni ada ayam, nasi yang berbukit macam ni, kira murah juga. Jemput makan. So untuk first time ni sekali je boleh pilih. Yang aku pilih lepas masuk kat total tadi, aku pilih cappuccino. Untuk next coffee boleh refill kat, cuma black coffee sahaja. Semalam beef, hari ni chicken. Tapi dah berani dia. Mandy kot. So kita dah habis makan dekat IKEA. Sekarang kita on the way nak balik hotel. Kita pergi balik kat tempat Lulu supermarket tu. Sebab kat situ lagi senang untuk ambil taxi untuk balik ke hotel. So kita dah settle makan dekat IKEA dan nak balik ke hotel. Kita wrap hari ni dengan Oman Avenue Mall juga. Nak tunggu taxi. Taxi untuk balik ke hotel. Augustus and April cold. Now very nice cold. Down. Ambil gambar sekali. Ni ada tripod ni.